IPT di seluruh Malaysia. Yang pertama, kami bersetuju untuk MPP di seluruh Malaysia untuk melaksanakan program satu kursus satu gerai, iaitu dengan menyediakan ruang-ruang niaga. Yang kedua, kami bersetuju dengan MPP seluruh Malaysia untuk menyelaraskan maklumat keusahawanan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi IPT di Malaysia. Dan kami bersetuju untuk mengadakan satu kursus yang terbuka untuk semua mahasiswa dan masyarakat mengenai pengurusan perniagaan. Berikut merupakan resolusi yang telah kami bincangkan sebentar tadi. Jadi kita teruskan dengan sesi mungkin soal jawab dan perbincangan terhadap semua resolusi ini. Jadi jawapan bukan sahaja boleh diberi oleh saudara Rahimi, jadi siapa sahaja yang terlibat dalam perbincangan resolusi tersebut, dari bawah juga anda boleh terus memberi respon sekiranya perkara tersebut adalah di bawah tanggungjawab anda. Jadi saya buka kepada sesi soalan dalam bidang resolusi keusahawanan. Silakan. Ada persoalan, adakah anda bersetuju dengan semua resolusi? Saya tak dengar. Okey, lagi sekali kita buat undian secara suara. Adakah anda bersetuju dengan semua resolusi tentang keusahawanan? Baik, siapa yang tidak bersetuju? Telinga saya mendengar bersetuju lebih kuat daripada tidak bersetuju. Maka saudara Rahimi terselamat daripada soalan-soalan. Terima kasih. Dengan mengambil masa selama 3 minit 57 saat ke sesi resolusi keusahawanan selesai, kita akan beralih kepada sesi yang kedua. Jadi saya persilakan mana-mana wakil pembentang dari kumpulan yang membuat resolusi berkaitan dengan Sahsiah. Silakan. Testing, subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat tengah hari, salam sejahtera. Nampaknya saya seorang bunga di atas pentas. Untuk Sahsiah, saya kira kita perlu jelas resolusi yang dimaksudkan pada hari ini adalah resolusi yang mana satu kata putus yang kita persetujui secara keseluruhannya untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi saya kira perkara ini penting untuk kita semua dan saya minta semua cermati. Terdapat 4 resolusi yang telah kami persetujui di peringkat tim Sahsiah. Yang pertama, pihak kami bersetuju menggesa pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT mewujudkan dan selaraskan subjek pendidikan agama Islam dan moral, pendidikan bersepadu sebagai subjek wajib universiti di setiap universiti tanpa berorientasikan peperiksaan. Itu resolusi yang pertama. Resolusi yang kedua, pihak kami bersetuju dalam pada kumpulan Sahsiah menggesa pihak Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan Pentadbiran Universiti mewujudkan garis panduan program kesenian dan kebudayaan di universiti. Ni tepuk ni tanda setuju ke tanda tak setuju? Terima kasih. Dan resolusi yang ketiga, pihak kami bersetuju dan sepakat sebelah suara mencadangkan Kementerian Pengajian Tinggi atau pihak pentadbiran universiti mewujudkan budaya speaker corner di seluruh kampus dengan garis panduan. Dan resolusi yang terakhir, pihak kami bersetuju menggesa Majlis Perwakilan Pelajar mewujudkan Majlis Pembangunan Sahsiah Mahasiswa Kebangsaan MPSMK, mungkin di bawah MPPK. Sekian itu saja. Terima kasih diucapkan. Seterusnya kita buka kepada sesi soal jawab kepada beberapa resolusi berkaitan dengan Sahsiah. Mikrofon tersedia di bawah. Tidak ada persoalan? Ada.
Saudara dari UPNM memohon penjelasan tentang resolusi yang keempat. Okey, baiklah. Bagi resolusi yang keempat, saya bawa satu contoh isu, iaitu isu berkaitan dengan agama anak ditentukan oleh agama asal ibu bapa. Jadi isu ini saya kira jika kita semua mendapat ada satu saluran, iaitu saluran di mana pihak kita sendiri, Majlis Perwakilan Pelajar, gabungan sekretariat jabatan kerohanian setiap biro dalam MPP itu sendiri, dengan bantuan ataupun proksi-proksi dalam kampus yang berkaitan dengan sasiah, membincangkan tentang isu ini dan membawa hal ini ke pihak yang lebih tinggi. Jadi bermaksud majlis ini adalah satu saluran yang digunakan untuk membawa suara kita ke peringkat lebih tinggi. Satu contoh yang saya bawakan, mungkin kita boleh diterima masuk, dibincang sekali dalam majlis ataupun mesyuarat di peringkat majlis-majlis ulama ataupun JAKIM ataupun NGO-NGO lain untuk membawa satu suara di peringkat mahasiswa. Jelas, Saudara Farid? Terima kasih. Tepuk tu tanda setuju kan? Jadi ada persoalan lain? Sekali lagi saya menanyakan soalan, adakah anda bersetuju dan dengan kesemua resolusi berkaitan dengan sasiah? Ada soalan ya? Oh ada. Maaf saya tak nampak, tak memakai cermin mata. Ni nama saya Cicong dari UPM. Jadi saya nak bertanya tentang resolusi yang pertama. Yang ini kan selaraskan subjek pendidikan agama Islam dan moral di setiap IPTA kan. Saya setuju untuk mengadakan benda ni, tapi untuk pendidikan moral tu saya rasa ni kena ubah sikit sebab kita dah belajar dari tingkatan primary school standard 1 sampai tingkatan 5. Nilai-nilainya nilai-nilai murni, contohnya baik hati, tolong menolong, semua tu. Nak kita belajar ke benda-benda ni? Tak ada ke kita maksudnya yang non muslim. Okey? Kita wajibkan nak belajar semula benda-benda yang telah diimplement kepada kita sejak kecil lagi. Jadi saya resolusi ini kena rasanya diubah sikit supaya bersesuaian dengan mereka yang tidak beragama Islam. Ada cadangan? Salah satu cadangan yang mungkin kita akan mempelajari agama kita yang sendiri, ataupun cadangan satu lagi adalah kita akan mempunyai masa yang kalau benda ni ada berkredit, contohnya 3 kredit, kita boleh menggunakan masa kredit itu untuk mengambil kursus-kursus yang lain. Contohnya bahasa ataupun apa-apa ekonomi, finance. Itulah cadangannya. Baiklah, saya ingin beritahu resolusi ini bermaksud ini adalah perkara yang kita mahukan. Daripada sudut kaedah, teknikal, pendekatan yang kita gunakan, kita boleh bincangkan sekiranya ianya dipersetujui. Faham? Maksudnya kalau resolusi ini diterima di pihak kita bawakan ke peringkat yang lebih tinggi, pendekatan ke kaedah ke cara macam mana nak guna subjek apa isi-isi kandungannya kita bincangkan kemudian. Maksud kalau hari kita setuju, kita bawa bincangkan itu lebih lanjut. Ataupun ada cadangan daripada on the floor? Tim Sasiah ingin membantu? Faham tak maksud saya? Dia cikgu pula. Okey, ada lagi soalan? Ada. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya tentang resolusi yang keempat. Okey, nak mewujudkan Majlis Pembangunan Sasiah Mahasiswa Kebangsaan kan. Saya nak kata kita dah ada Majlis Perwakilan Pelajar. Kenapa kita tak gunakan Majlis Perwakilan Pelajar saja untuk membawa isu-isu dan suara-suara pelajar ke peringkat yang lebih tinggi? Kenapa perlu wujudkan lebih banyak lagi persatuan dan juga majlis tapi kerjanya tak jalan? Tak ada guna juga. Sekian, terima kasih. Okey, ada kawan-kawan daripada tim Sasiah nak bantu? Tiada. Baiklah ya. Bagi Majlis Pembangunan Sasiah Mahasiswa Kebangsaan, saya kira kita tahu setiap MPP ada fungsi masing-masing. Tapi dalam konteks ini, kita mahukan gabungan daripada keseluruhan MPP, yang mana keseluruhan MPP ini bergabung dalam satu majlis, membawa satu resolusi yang berbentuk bersama. Okey. Ada tambahan? Ada dari kumpulan Sasiah ingin menambah? Tak ada. Saya buka. Ada? Ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam segala salam. Kita perlu fahami bahawa kewujudan Majlis Pembangunan Tahsiah Mahasiswa Kebangsaan ini bukan setakat untuk kita jadikan satu platform untuk kita berjumpa dengan pihak atasan atau sebenarnya ataupun lebih tinggi lagi. Tapi dia lebih kepada satu bentuk perkongsian di kalangan Majlis Program Pelajar yang memegang portfolio bahagian tahsiah agar setiap pengisian yang berunsurkan tahsiah ini di setiap APT masing-masing dapat dikongsikan dan dapat disebarluaskan ke APT yang lain. Itu antara matlamat dia lah. Dan ini sebenarnya bukan tujuan kita untuk wujudkan MPSMK ini untuk bertanding ataupun menyaingi MPPK ataupun sebagainya. Cuma sebagai satu cara untuk memudahkan kefahaman dan menyebarluaskan segala aktiviti yang terdapat di kampus yang lain dan digunakan di APT-APT yang lain. Allah Alam. Mungkin sekadar kefahaman ringkas atau ada rakan-rakan daripada tim tahsiah yang menambah, silakan. Okey, saya kira cukup untuk soalan itu. Saya buka dua lagi soalan untuk tahsiah sebab nampak dua lagi yang berdiri di hujung sana. Assalamualaikum. Saya Nur Raihan daripada UPM. Saya nak tanya penjelasan mengenai revolusi yang kedua. Resolusi, sorry. Okey, first saya nak tanya, garis panduan tu untuk universiti tu adakan program kebudayaan ataupun garis panduan untuk melaksanakan sesuatu program yang universiti itu anjurkan. Dan yang kedua, saya nak minta pihak penganjur supaya agihkan untuk mengadakan resolusi ini mengikut sekretariat yang MPP itu portfolio yang MPP itu pegang dalam Majlis Perwakilan Pelajar setiap universiti. Sebab saya merupakan sekretariat kebudayaan, sukan dan rekreasi, tapi saya diletakkan di untuk unit keusahawanan dan ekonomi. Oleh itu saya tak tahu apa yang dibincangkan dalam unit tahsiah. Saya minta pihak penganjur beri perhatian pasal hal itu. Terima kasih. Untuk yang soalan kedua saya jawablah. Ini pertama kali kita membuat persidangan. Akan ada penambahbaikan untuk program-program selepas ni lah. Tapi untuk perkara-perkara tersebut mungkin kita boleh untuk ditambah baik dan kita akan mengambil pendapat-pendapat daripada MPP yang memegang sekretariat tertentu seperti kebudayaan dan sebagainya. Untuk soalan yang pertama tu mungkin. Okey, soalan pertama berkaitan dengan garis panduan tu adalah berkaitan dengan pelaksanaan ataupun apa yang perlu ada dalam program. Gitu? Yang saya faham, yang kami bincangkan, menggesa pihak KPT dan Pentadbiran Universiti mewujudkan garis panduan program kesenian dan kebudayaan di universiti bermaksud apa-apa saja berkaitan program yang berbentuk hiburan yang ingin dilakukan perlulah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Ini kerana kita tahu universiti sebagai satu tempat ataupun platform ilmiah, ini tempat yang kita gunakan untuk belajar, untuk menimba ilmu. Sepatutnya tak ada isu program yang berbentuk hiburan melampau. Jadi kita sediakan satu garis panduan yang mana setiap program yang dianjurkan, KPT dan Pentadbiran Universiti sendiri ambil cara tentang hal ini, bukan setakat di peringkat kita. Kadang-kadang ada program yang dianjurkan itu bersifat berlebihan daripada sudut hiburan. Tapi di peringkat kita tak dapat buat apa-apa sebab dia dah disetujui dan diluluskan oleh pihak Pentadbiran Universiti seperti yang telah berlaku di UMS sendiri yang telah dicadangkan oleh pihak UMS, MPP UMS. So carangan ini adalah supaya kita review semula apa yang telah digunakan sebelum ini supaya setiap pihak mengambil berat tentang kebudayaan dan kesenian supaya ianya mengikut landasan yang sepatutnya. Soalan seterusnya. Nama saya Ong Guang Sing dari UPM. Saya nak menanya tentang resolusi yang pertama tu. Okey, maklumlah dalam prinsip rukun negara kita yang pertama tu kepercayaan kepada Tuhan. Tetapi seringkali kita yang beragama non-Muslim selalunya dikaitkan dengan pendidikan moral dan seperti yang dimaklumkan tadi oleh saudara Kong Chi Chong tadi, memang dari standard 1 sampai
tingkatan 5 kita mengambil pendidikan moral. Tetapi maklumlah kita sekarang ni sebagai wakil kepada pelajar sekalian. Jadi apa yang kita bawakan ini kepada KPT, ia akan di point out sebagai suara daripada mahasiswa. Jadi rasanya kita haruslah memperhalusi lagi tentang pendidikan tersebut kerana kita sudah mengambil ia sebagai selama lebih kurang 12 tahun dan patutkah ia diambil lagi sebagai untuk pendidikan seterusnya. Dalam cakap secara jujurnya, dalam sekolah menengah, walaupun saya mengambil pendidikan moral tu, tetapi adakah saya memang baca buku teks yang disediakan tu? Pendidikan moral yang dibina tu memang dalam harian kita oleh ibu bapa kita dan basicnya memang dah mencukupi untuk kita. Jadi apa tujuannya dia dilanjutkan lagi? Kalaupun dalam 12 tahun tu dia tidak dilaksanakan, tidak dijadikan tabiat dalam harian tu, adakah ia dapat membantu kita dalam 4 tahun tersebut? Sekian. Okey, saya minta bantuan daripada tim Sasyah. Pandangan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada Universiti Islam Antarabangsa ingin memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan resolusi pertama ini, iaitu yang berkenaan dengan subjek pendidikan agama Islam dan moral. Seperti mana yang diperkatakan oleh rakan kita sebentar tadi, pendidikan moral ini telah dipelajari oleh mereka sejak daripada sekolah rendah lagi kan. Dan jikalau kita teliti, dan saya ambil contoh sendiri di UIA, kami ada kelas yang mengajarkan tentang agama Islam dan kami juga ada kelas, dalam kelas yang sama kami mengajarkan tentang Buddhism, Judaism, Hinduism dan agama-agama lain, Zoroastrianism dan lain-lain. Dan di sini apa yang kami dapat adalah kami dapat mengetahui tentang agama-agama yang lain yang berada di Malaysia dan agama majoriti yang berada di dunia. Dan bila kita bincangkan dan kita rujuk untuk sebagai panduan kepada One Malaysia, kita dapat tahu agama-agama lain yang berada di Malaysia dan seterusnya. Kita dapat meningkatkan integriti dan perpaduan masyarakat Malaysia itu sendiri. Itu saranan saya daripada Universiti Islam Antarabangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baiklah. Dua orang yang terakhir, dengan kuasa yang ada pada saya, kita nak habis 1.5, kita ada 2 bidang lagi dan ada satu lagi bidang yang akan lebih panas daripada bidang ni. Jadi saya minta maaf pada 2 soalan, simpan dulu soalan tu, kita tanya untuk bidang yang lain. Okey, saya nak buat, disebabkan ada yang bersetuju dan ada tidak bersetuju, maka kita perlu untuk seperti biasa menggunakan sistem yang ada. Resolusi 1, menggesa pihak Kementerian Pengajian Tinggi mewujudkan dan selaraskan subjek pendidikan agama Islam dan moral, pendidikan bersepadu sebagai subjek wajib universiti di setiap universiti tanpa berorientasikan peperiksaan. Maka siapa yang bersetuju resolusi ini dibawa ke peringkat KPT? Dan siapa yang tidak bersetuju? Telinga saya lebih dengar kepada yang bersetuju, maka kita akan meneruskan resolusi 1 dan kita akan memperhalusi saya meminta Syafiq naik pentas. Syafiq secara rasminya akan menjadi pembantu untuk mengira. Dengan bantuan, siapa lagi yang boleh bantu? Seorang cukup? 2 orang 2 orang, seorang lagi. Saya cadangkan mungkin subjek pendidikan agama. Kita memurnikan perkara tersebut. Setuju?
Maka saya kira selesai untuk resolusi 1, kita pindah dengan pindaan menggesa pihak Kementerian Pendidikan Tinggi mewujudkan dan selaraskan subjek pendidikan agama, pendidikan bersepadu sebagai subjek wajib universiti di setiap universiti tanpa berorientasikan peperiksaan. Terima kasih. Resolusi yang kedua menggesa pihak KPT dan pentadbiran universiti mewujudkan garis panduan program kesenian dan kebudayaan di universiti. Setuju ataupun tidak? Setuju. Saya nak dengar yang setuju. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Tak kira ke? Tak perlu kira, memang nampak majoritinya yang mengangkat tangan. Jadi resolusi kedua tanpa pindaan kita akan luluskan untuk dibawa. Dan resolusi yang ketiga mencadangkan KPT pihak pentadbiran universiti mewujudkan budaya speaker corner di seluruh kampus dengan garis panduan. Siapa setuju angkat tangan. Okey. Siapa yang tidak setuju? Angkat tangan. Okey, yang majoritinya bersetuju. Dan resolusi yang terakhir, minta maaf pengurusi, minta maaf. Bagi saya resolusi ketiga ini tidak perlu dibawa kepada KPT. Kalau nak buat speaker corner tu, buat je lah ke universiti masing-masing. Itulah gunanya MPP. Kalau semua nak buat KPT, apa guna kita jadi MPP? okey, ada cadangan begini. Macam mana ni? Ada pandangan lain? Okey, macam inilah. Saya tak nak bagi respon tentang resolusi, tapi sampai satu ketika saya perlu respon. Perkara-perkara yang tidak perlu, mungkin boleh untuk kita gerakkan secara dalaman, kita boleh uruskan dengan gerakan MPP dan pihak pentadbiran. Kita tidak perlu untuk menyuruh KPT untuk lakukan perkara tersebut. Jadi dengan kuasa yang diberikan kepada saya untuk beberapa ketika ni, saya cadangkan untuk resolusi ketiga untuk kita lakukan secara internal, dan ia kita gugurkan untuk resolusi yang ketiga. Resolusi yang keempat menggesa MPP mewujudkan Majlis Pembangunan Sahsiah Mahasiswa Kebangsaan MPSMK. Sebelum saya nak vote, saya cuma nak tekankan yang kadang-kadang kita tidak perlu banyak majlis. Kita perlu satu majlis tapi kita fokus matlamat kita. Jadi saya tak nak melobi tapi saya kena juga melakukan undian. Siapa yang bersetuju resolusi ini diteruskan? Siapa yang bersetuju resolusi ini diteruskan? Dan siapa yang tidak bersetuju resolusi ini diteruskan? Majoriti tidak bersetuju, maka kita gugurkan resolusi yang keempat. Resolusi ketiga dan keempat digugurkan, kita akan bawa sahsiah resolusi yang pertama dan resolusi yang kedua. Terima kasih Saudari Ayuni. Sekian, terima kasih. Seterusnya, kita ada 20 minit lagi. Kita akan pergi ke resolusi akademik dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengurusi majlis yang saya hormati semua majlis perwakilan pelajar. Baik, ini untuk daripada bahagian C, iaitu bahagian akademik. Yang pertama, bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT agar yang pertama melaksanakan pendidikan agama dan moral untuk dikuatkuasakan secara berterusan di IPTA yang tidak berorientasikan peperiksaan. Ini saya dah dimurnikan. Baik, yang kedua, menubuhkan satu jawatankuasa pengambilan pelajar antarabangsa dan pensyarah luar, yakni mengetatkan syarat dan memperkenalkan entrance exam untuk pelajar-pelajar daripada luar negara dan juga pensyarah luar negara. Yang ketiga, mengembalikan allowance latihan industri kepada pelajar, kepada mahasiswa semasa latihan dijalankan. Dapat duit memang suka. Okey, baik. Yang keempat, agar aktiviti penterjemahan karya-karya akademik dipergiatkan bahasa asing kepada bahasa Melayu, terutama di kalangan mahasiswa dan juga ahli-ahli akademik. Dan yang kelima, adanya peruntukan di rancangan Malaysia untuk menggantikan peralatan-peralatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang tidak relevan lagi dengan industri semasa. Baik, untuk bersetuju untuk MPP IPTA melaksanakan yang pertama, mewujudkan referendum ataupun memorandum tentang merapatkan jurang pendidikan antara pelajar luar bandar dan akademik melalui pembangunan infrastruktur dan juga bersifat kognitif, iaitu dari segi akademik, tuition dan juga PPMSI. Baik, yang kedua, menyarankan kepada Senat agar memperkenalkan subjek sasiah berteraskan agama di universiti masing-masing. Yang ketiga, menyarankan agar mewujudkan program pembangunan yang diwajibkan kepada mahasiswa berteraskan kepelbagaian kemahiran yang mesti ada menjadikan mahasiswa yang holistik. Dan yang terakhir, bersetuju untuk MPP IPTA melaksanakan mewujudkan satu pusat kecemerlangan akademik di setiap IPTA yang berteraskan konsep peers to peers. Itu saja. Buka pada tu. Cakap tu. Soalan? Ada soalan? Adakah anda bersetuju dengan semua resolusi? Okey, kalau tidak bersetuju dengan semua resolusi, resolusi 1, ini resolusi, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Zaki bin Omar dari UTM. Di sini saya ingin menyatakan sokongan penuh saya ke atas sebarang resolusi yang berteraskan memperkenalkan subjek agama dan moral dalam seluruh segenap lapisan bentuk pendidikan di universiti. Saya sebagai seorang pendidik ingin menyatakan bahawa masyarakat kita mengalami satu krisis nilai yang sangat teruk. Walaupun mungkin pada pandangan anda perkara ini adalah sangat satu benda yang biasa, tapi anda boleh datang ke UTM, datang ke Fakulti Pendidikan dan lihat hasil-hasil kajian yang telah kami jalankan, dan anda akan dapat bukti bahawa berlakunya krisis nilai jika nilai-nilai agama dan moral tidak diterapkan di peringkat universiti. Terima kasih. Okey, saya ingat soalan. Pandangan. Okey, kita pergi satu-satu resolusi. Resolusi yang pertama, melaksanakan pendidikan agama dan moral untuk dikuatkuasakan secara berterusan di IPTA yang tidak berorientasikan peperiksaan. Saya kira ini redundant dengan yang tadi di bahagian sasiah. Dan kita telah pun memurnikan keadaan tersebut kepada pendidikan agama. Jadi semua bersetuju dengan yang awal. Yang kedua, menubuhkan satu jawatan kuasa pengambilan pelajar antarabangsa dan pensyarah luar dengan mengetatkan syarat dan memperkenalkan entrance exam. Sekejap ada yang mengangkat tangan belakang? Bukan? Ada yang nak respon? Saya anggap tidak ada. Oh, ada yang nak bagi respon? Okay, minta maaf, yang tentang entrance exam, saya berpendapat bahawa it's sort of like a double standard.
bukan double standard daripada segi yang tak elok, tapi daripada segi yang baik. Maksudnya kita nak orang luar yang masuk ke Malaysia, orang yang orang kata yang terbaik. Tapi apa pula dengan student di Malaysia sendiri? Kalau kita lihat universiti-universiti di luar, setiap universiti it's either there ada entrance exam ataupun memerlukan mereka menghantar sort of like a explanation on their curricular vitae. So saya rasa benda tu patut bukan sahaja kepada orang luar, tapi juga harus juga diadakan kepada pelajar tempatan. Kerana apa? Kita nak tingkatkan standard pelajar-pelajar kita. Bila kita ada entrance exam, maksudnya kita ada satu batu aras, ataupun there is a level that we need to achieve. Dan dengan itu kita boleh melonjakkan lagi prestasi universiti kita. Dan saya rasa benda itu lebih penting daripada isu-isu lain. Dan saya rasa daripada segi entrance exam, bukan sahaja kepada pelajar luar, tapi juga pada pelajar tempatan dan juga pensyarah-pensyarah tempatan. Kerana apa? Kerana pelajar kita, yang graduan-graduan ni merupakan hasil daripada pengajaran daripada pensyarah. Apabila kita ada pensyarah yang berkualiti, pensyarah yang orang kata better among others, maksudnya kita akan ada graduan yang lebih berkualiti. Dan saya rasa itu merupakan isu yang lebih penting. Terima kasih. Cadangan yang diberi oleh saudara Rahimi adalah berkaitan dengan entrance exam bukan sahaja kepada pelajar luar dan pensyarah luar, tapi juga kepada pelajar dalam negara dan pensyarah dalam. Jadi mungkin kita boleh buat undian lah. Siapa yang ada lagi? Selamat petang dan salam sejahtera. Bagi yang memperkenalkan entrance exam kepada pelajar tempatan, saya rasa tidak sesuai kerana kita sudah ada STPM dan matrikulasi sebagai satu entrance test. Terima kasih. Sedikit saya nak tambah, bagi mengetatkan syarat entrance exam tu, kalau universiti Harvard ke Oxford ke, bolehlah dia nak mengetatkan syarat entrance exam. Tapi kita bukannya Harvard, kita ni universiti biasa. Kita nak menggalakkan orang luar datang. Dan kalau mereka datang, kita yang untung. Jadi kenapa kita nak start doublekan standard kan? Jadi kita buat prosedur biasa yang kita telah ada, itu saja. Terima kasih. Ada yang nak memberi respon sekejap Assalamualaikum. Saya nak merespon sedikit. Sebenarnya ada masalah yang berlaku terhadap pelajar antarabangsa yang masuk ke dalam universiti negara kita. Yang pertama, contoh pelajar China, mereka masuk ke dalam negara kita mostly disebabkan mereka datang ke negara kita ditaja oleh negaranya. Di dalam negara mereka, mereka tak ada CGPA yang sangat bagus. Diorang masuk ke negara kita buat masalah sosial. Di dalam bilik mereka, mereka tidak pakai baju, membawa maksiat yang terlampau banyak ke dalam negara kita. Itu negara China. Itu yang saya nampak. Bagi pandangan saya, penapisan ini adalah sangat perlu untuk pelajar asing dan pelajar asing dan pensyarah. Sebab itu saja. Sebab kita tak nak masalah-masalah yang berlaku yang akan mencemarakan pelajar tempatan. Terima kasih. Okey, saya kira satu lagi. Ini adalah soalan terakhir. Assalamualaikum. Ni just cadangan dan pandangan. Instead of kita mencadangkan satu entrance exam, mungkin dari segi, kalau kita memperketatkan entrance exam, kita akan menyekat dari segi ekonomi. Okay, so kalau kita mencadangkan bahawa mereka wajib mengambil subjek bahasa Melayu dan penerapan budaya Melayu untuk mengelakkan budaya kita lain dengan budaya dorang. So melalui pembelajaran bahasa Melayu mungkin diwajibkan di setiap universiti yang mengambil pelajar asing. Mungkin dapat in a way kita dapat didik mereka bahasa Melayu, dan in a way kita mungkin boleh dapat didik mereka actually budaya Malaysia itu sendiri. So ini cadangan daripada saya. Terima kasih. Okey. Ada dua pandangan. Satu, entrance exam ini kita laksanakan. Dan bagaimana bentuk dia kita akan murnikan kemudian dengan pihak KPT macam mana, tapi ini resolusi nak dihantar. Dan satu lagi, tidak bersetuju ia dijalankan. Jadi siapa yang bersetuju untuk entrance exam ini dilaksanakan?
Sorry, itu entrance exam untuk pelajar antarabangsa atau tempatan? Antarabangsa. Oh, okey. Okey, siapa yang tidak bersetuju untuk entrance exam dilaksanakan? Angkat tangan. Majoriti bersetuju, maka kita akan usulkan perkara ini ke pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Yang ketiga, mengembalikan allowance latihan industri kepada pelajar semasa latihan dijalankan. Okey, ada soalan ke? Pasal ni tak ada kan? Pasal ni memang takkan ada soalan, saya tahu. Yang keempat, agar aktiviti penterjemahan karya akademik dipergiatkan bahasa asing kepada bahasa Melayu. Setuju? Ada yang tidak setuju? Okey. Siapa yang tak setuju angkat tangan? Tak ada. Okey, setuju. Seterusnya, adanya peruntukan di RMK untuk menggantikan peralatan yang berkaitan dengan pembelajaran yang tidak relevan dengan industri semasa. Siapa yang tidak bersetuju? Semua bersetuju. Seterusnya, bersetuju untuk MPP IPTA mewujudkan referendum tentang merapatkan jurang antara pelajar luar bandar dan pelajar bandar melalui pembangunan infrastruktur dan bersifat kognitif Academic Tuition PPMSI. Okey, saya rasa untuk referendum atau perkara ini kita boleh bincangkan di bahagian MPP sendiri dan kita tidak perlu untuk hantarkan perkara ini ke pihak Kementerian Pengajian Tinggi. Saya rasa begitu. Setuju okey, siapa setuju perkara ini kita gugurkan dan kita bincang di peringkat kita? MPPK. Apa ni? Pakai mikrofon, saya tak dengar. Syamsul, resolusi pada pandangan saya, kita kena jelas resolusi ni untuk dibawa kepada KPT ke kementerian lain ke ataupun dekat kita ke, sebab saya tengok banyak yang kabur. Contoh yang atas, yang tadi penterjemahan tu pada siapa sebenarnya ditujukan? KPT ke? Dewan Bahasa ke? DBP ke? Kena clearkan lah statement tu. Lagi bagus. Ni SU saya buat yang agar aktiviti penterjemahan karya akademik dipergiatkan bahasa asing kepada bahasa Melayu, kita gesa kepada KPT untuk gesa IT Institut Terjemahan Negara Malaysia, ITNM, dan supaya dia ITNM juga turun untuk ke kampus-kampus untuk mengambil dan juga melibatkan pelajar-pelajar, mahasiswa-mahasiswa dan juga ahli-ahli akademik dalam penterjemahan karya akademik. Kerana ada isu yang timbul adalah ITNM dia kata dia nak perkasakan terjemahan, tapi dan kita mencadangkan salah satu adalah untuk perkasakan ITNM tu adalah untuk aktiviti penterjemahan karya akademik ni dipergiatkan, terutama di kalangan mahasiswa dan juga ahli akademik, PhD tu yang doktor dan sebagainya. Okey, maknanya ada SU kelompok anak lah yang perlu untuk membetulkan statement-statement dalam ni. Perlu memurnikan perkara ni. Ada yang take note perkara tersebut? Ada. Azim Fahada maknanya dengan pindaan lah. Perkara tadi kita persetujui dengan pindaan, memfokuskan terus kepada siapa yang perlu untuk bertindak. Untuk yang pertama ni, mewujudkan referendum tentang merapatkan jurang antara pelajar luar bandar dan pelajar bandar melalui pembangunan infrastruktur dan bersifat kognitif ni adalah kepada Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu kita MPP IPTA menghantar satu referendum ataupun memorandum untuk kita merapatkan jurang pendidikan antara pelajar di luar bandar dan juga pelajar bandar. Yang pertama daripada segi infrastruktur, iaitu daripada segi pembangunannya, daripada segi Okey, saya cut. Cadangan ini ingin disampaikan kepada MPP IPTA. Jadi kita dah dengar. Jadi kita tak perlu untuk sampaikan perkara ini ke KPT.
sebab resolusi ini dah sampai pun kepada sasaran kita adalah MPP IPTA yang berada di hadapan kita semua ni. Kita boleh gugurkan perkara ni. Kan dia macam ni. Iaitu kita sebab ni bersetuju MPP IPTA keseluruhannya menghantar ataupun mewujudkan satu referendum, dan itu yang dia kata hantar tadi, kita bersetuju untuk hantar ke Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu yang kita bahaskan dalam apa? Grup C tadi lah. Okey saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit pembetulan. Dari sudut yang bersetuju untuk MPP IPTA melaksanakan adalah bermaksud kita MPP IPTA yang akan melaksanakan referendum tersebut, dan merujuk pada kertas kerja UMS, dia menyebut tentang pembangunan infrastruktur dan juga bersifat kognitif seperti akademik, tuition dan PPSMI. Jadi kenapa kita tidak menyokong kertas kerja sedangkan kita telah membahaskan kertas kerja tersebut? Dan saya cadangkan agar Presiden UPM mendengar pendapat kami semua, agar jangan membuat satu keputusan yang memberikan kekeliruan kepada kita semua. Sebab lihat satu persatu ayat dia bersetuju untuk MPP IPTA melaksanakan. Nak serah memorandum kepada siapa, terserahlah. Nak serah kepada KPT ke, Perdana Menteri ke, terserah pada kita semua. Jadi mohon Presiden alertlah perkara ini, jangan malukan diri sendiri. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas teguran dan nasihat yang berhikmah dari anda. Maknanya kita perlu untuk memurnikan perkataan bersetuju untuk membuat kajian menghantar kajian berkaitan dengan jurang ini kepada pihak KPT ataupun menggesa pihak KPT untuk menerima kajian yang dijalankan oleh MPP IPTA tentang masalah jurang antara pelajar dan sebagainya. Sebab ayat daripada sini kita menggesa MPP IPTA untuk buat perkara tersebut, dan dah sampailah perkara tersebut. Sekarang kita nak sampaikan kepada pihak lain melalui resolusi kita. Siapakah mereka? KPT. Jadi kita kena murnikan dengan sedikit pindaan bagaimana untuk kita sampaikan perkara tersebut kepada KPT. Assalamualaikum. Saya rasa semua orang kurang jelas sebenarnya. Yang atas tu baru kita hantar kat KPT, yang bawah ni peringkat kita. Sebenarnya yang kami bincangkan di pihak akademik tadi, yang bahagian bersetuju untuk MPP IPTA melaksanakan adalah untuk MPP kita sendiri yang melaksanakan. Yang atas tu baru kita kata mencadangkan kepada KPT. Jadi yang bawah ni cuma peringkat kita je. Itu untuk penjelasan lah sebenarnya, sebab macam agak konflik kat sini, kata kita nak hantar kat KPT, tapi ini di peringkat kita sebenarnya. Maknanya resolusi ni yang bawah ni tidak termasuk kepada resolusi ke KPT. Ya, itu untuk memorandum kita sendiri. Okey? Itu yang kata tadi, kami setuju untuk mengantar ke KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Saya rasa kumpulan bahagian akademik tadi pun dah jelas. Yang kita setuju untuk kita mengantar ke KPM. Sebab mula kita tadi memang kita cadangkan untuk mengantar ke KPT. Tapi ini berkaitan dengan Kementerian Pelajaran Malaysia. Jadi kita setuju bahawa kita wujudkan satu memorandum, referendum untuk kita hantar benda tu kepada peranan. Saya faham kot sebab saya pun bukan bahasa. Okey, terima kasih. Yang bawah pun sama ke? Jadi yang macam contoh yang kedua ni, MPP IPTA di setiap kampus tu, dia perlu menyarankan kepada SNET agar memperkenalkan subjek-subjek. Jadi dia contoh YDP dia akan beritahu NC lah, salah seorang wakil daripada SNET tu. Okey, satu setengah dah ni kita terpaksa anjakkan sikit ni. Memurnikan keadaan, Syamsul. Okey. Saya tengok di atas tu confirm lah kita akan hantar ke KPT kan. Dan 4 yang di bawah tu saya tengok 2, 3, 4 tu itu MPP yang perlu buat sendiri. Dan nombor 1 tu, don't worry, kami akan bentangkan di MPPK nanti dan Menteri Pelajaran Malaysia pun akan dengar juga. Itu maksudnya di sanalah. Jadi mungkin tak perlu kot untuk hantar memorandum, sebabnya kepada KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia, sebab preparation kita pun tak cukup. Jadi saya sebagai mungkin orang yang mungkin bertanggungjawab atas kerja luar bandar tersebut, boleh membentangkan di depan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran Malaysia. Boleh macam tu? Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Maknanya yang bawah ni adalah untuk tindakan kita yang nak dihantar kepada resolusi ke pihak kementerian, dia adalah di peringkat atas yang telah pun dipersetujui sebentar tadi. Semua dah setuju? Okey, kita akan semua setuju dengan yang atas tadi? Okey, kita akan balik kepada yang ketiga. Terima kasih. Adalah bidang kepimpinan.
Kita ambil masa 15 minit atau 10 minit, 10 minit, 15 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua MPP IPTA IPTS. Jadi saya akan membentangkan resolusi-resolusi yang telah disediakan oleh dari kumpulan A1, A2 dan A3 berkenaan dengan tajuk kepimpinan. Disebabkan kita semua kesuntukan masa, saya akan cuba membentangkan resolusi ini dengan kadar yang segera dan penuh berhikmah. Okey, jadi saya akan membentangkan untuk resolusi yang pertama. Bagi resolusi yang pertama, kami nampak tak? Okey, nampak. Okey, kami bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT untuk mewujudkan sekretariat di peringkat KPT untuk memantau dan mengawal selia segala perbincangan atau resolusi yang dicapai dalam perbincangan di peringkat universiti atau kebangsaan, lantas membangunkan satu sistem pusat informasi MPP bagi membolehkan maklumat mudah dicapai dan mempunyai kesinambungan dari satu kepimpinan ke satu kepimpinan. Untuk resolusi yang kedua, kami bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT untuk membangunkan dan memperluaskan institut latihan dan penyelidikan kepimpinan di Malaysia agar dapat melahirkan pemimpin masa hadapan yang berkaliber, lantas memperkasakan Persatuan Alumni MPP se-Malaysia. Dan ini tulisan berwarna merah ni adalah pandangan daripada ahli-ahli kumpulan yang membincangkan tentang tajuk kepimpinan mengenai resolusi ini, iaitu kami bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT untuk memperkasakan Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi Malaysia AKAP agar dapat melahirkan pemimpin masa hadapan yang berkaliber, lantas memperkasakan Persatuan Alumni MPP se-Malaysia
bagi membolehkan persatuan ini membantu dalam menjana kepimpinan mahasiswa. Seterusnya bagi resolusi yang ketiga, iaitu kami bersetuju untuk mencadangkan agar pihak KPT dapat memberikan saranan kepada semua universiti menyediakan bantuan komputer riba bagi digunakan Okey. Salah tajuk panas dia banyak sikit masalah. Okey, saya ulang balik, bersetuju untuk mencadangkan agar pihak KPT dapat memberikan saranan kepada semua universiti menyediakan bantuan komputer riba bagi digunakan oleh setiausaha untuk memudahkan segala urusan, dan juga kesinambungan ini dapat diteruskan dari tahun ke tahun bagi membolehkan maklumat itu jelas dari semasa ke semasa. Dan pinaan yang kami buat dalam kumpulan kami, bersetuju untuk mencadangkan agar pihak KPT dapat menggesa dan menyarankan kepada semua pentadbiran universiti menyediakan bantuan komputer riba bagi digunakan oleh setiausaha untuk memudahkan segala urusan, dan juga kesinambungan ini dapat diteruskan dari tahun ke tahun bagi membolehkan maklumat itu jelas dari semasa ke semasa. Okey, untuk yang keempat, bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT agar dapat memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa IPTS untuk terlibat secara langsung dalam program-program kepimpinan dan latihan sebagaimana yang diterima oleh mahasiswa IPTA. Yang kelima, kami bersetuju agar pihak KPT dapat mengambil peranan dalam memperdalamkan pemahaman mahasiswa terhadap budaya pelbagai kaum dalam pentas yang lebih formal. Yang keenam, bersetuju untuk menggesa semua pemimpin-pemimpin politik supaya tidak mengeksploitasi mahasiswa demi kepentingan politik masing-masing. Yang ketujuh, bersetuju menggesa semua mahasiswa supaya tidak terlibat dalam kepentingan parti politik. Yang ke-8, kami bersetuju untuk menggesa semua pihak mengiktiraf pergerakan kepimpinan mahasiswa adalah pergerakan yang bebas dan berkecuali. Yang ke-9, kami bersetuju menggesa pihak KPT agar mempercepatkan proses meningkatkan pemahaman pelajar mengenai AUKU melalui pengajaran dan pembelajaran secara ilmiah dan sistematik. Yang ke-10, kami bersetuju untuk menggesa media untuk lebih berintegriti dalam memainkan peranan sebagai medium penyampaian maklumat dan memberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk menyuarakan pandangan dan suara. Yang ke-11, kami bersetuju untuk menggesa KPT mewujudkan satu dana khas bagi semua jemaah YDP dan Presiden MPP untuk bersidang mengikut keperluan. Malik. Yang makluman yang warna kuning ni telah dimasukkan ke dalam resolusi yang akan dibentangkan di MPPK, maka kami tidak masukkan ke dalam resolusi yang ingin dihantar kepada KPT. Ia berkaitan dengan PTPTN. Okey, kita buka pada sesi soal jawab tentang beberapa resolusi.
Assalamualaikum Okey, silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tak saya nak tengok untuk yang ruang yang lebih jelas? Tak, saya tak apa yang dimaksudkan dengan ruang yang lebih jelas. Ruang yang lebih luas untuk mahasiswa. Untuk resolusi yang boleh turunkan? Media. Yes. Apa yang sarankan ni tadi? Keempat. Ternampak. Yep. Ruang yang maksudnya kepimpinan. Nombor 4 kot. Nombor 4. Nombor 4. Mana-mana? Nombor 4. Okey, bersetuju untuk mencadangkan kepada KPT agar dapat memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa IPTS untuk terlibat secara langsung dalam program-program kepimpinan dan latihan sebagaimana yang dimaklum. Dan mungkin saya nak menambah sedikit untuk ruang untuk IPTA juga. Di mana speaking corner tadi sepatutnya difahamkan dari segi ayat tadi, di mana speaking corner berpanduan, maksudnya ada panduan-panduannya. Sebab tadi ditutupkan perbincangan sebab ramai mungkin tak faham apa yang telah kami bincangkan untuk tim Sasya, di mana speaking corner tu memberi ruang yang luas untuk student menunjukkan kepimpinan dia dan dari segi Sasya dia, macam mana dia menyampaikan satu isu. Sebagai contoh dan sebagai analoginya, benda tu bukan Saudari Fatanah, okay. Maaf, ringkaskan sebab saya rasa ramai nak. Itu bukan satu subjek yang formal. Contohnya kita satu padang, kalau kita tutupkan benda tu, jadi kita bukakan hanya apabila ada pertandingan, bila ada apa-apa. So sini saya melihat speaking corner itu perlu diberi ruang, tapi pada peraturan-peraturannya. Saudari Fatanah, kita bincang tentang kepimpinan yang berkaitan dengan ni. Betul, cuma saya tak bersetuju untuk IPTS sahaja. So IPTA juga perlu diberi ruang dan peluang. So sekarang ni saya melihat IPTA tidak ada ruang yang betul-betul boleh menyebabkan student tu mengucap awam. Seperti pengkajian awak yang anda yang YDP ucapkan, di mana kita kenapa pengucapan awal tidak mendapat sambutan? Kerana kekangan masa, kerana benda tu dijadikan formal. So kat sini speaker corner tu tidak formal. Dia tidak sebagai tugu semata-mata. Speaker corner boleh dilakukan di mana-mana saja. So di situ saya rasa perlu merujuk balik kepada resolusi yang ketiga tadi, kerana mungkin ramai yang tidak faham untuk itu. Wallahu alam. Terima kasih Saudara Fatanah atas pandangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamuddin Cik Ali daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya bersetuju 100% dengan resolusi nombor 9 sila turunkan, iaitu kita memberi pemahaman kepada pelajar-pelajar kita tentang Aku 1971 pindaan 2008. Dan dalam akta sebaraan pun dia menyatakan bahawa setiap akta yang diwatakan perlu dihebahkan kepada kita semua. Saya nampak ramai mahasiswa yang tidak jelas dengan Aku ni. Bila saya sebut tentang Aku, ramai yang ibarat tidak tahu apa-apa tapi cuba membuat satu provokasi. Kita kena belajar, kita sebagai mahasiswa kena belajar dan kita berhujah secara fakta. Saya sedia berdebat tentang Aku pada mana pihak yang sudi berdebat dengan saya. Okey, yang ke-10, sebenarnya pihak kita cuba ingin memasukkan Aku sebenarnya nombor 10 tu sebab kita meminta agar media memberi lebih berintegriti dalam memainkan peranan sebagai medium penyampaian maklumat dan memberi ruang yang lebih luas kepada mahasiswa untuk menyuarakan pandangan dan juga suara. Alasan saya, LAB saya iaitu hujah saya adalah Seksyen 15D menyatakan bahawa mahasiswa hanya boleh bersuara tentang bidang masing-masing dan sekiranya berseminar hanya boleh diluluskan oleh menteri. Jadi kalau kita nak bersuara bebas, kita perlu masukkan Aku sebenarnya. Jadi mungkin ini perbahasan, mungkin kalau nak luluskan resolusi tersebut. Okey, itulah mahasiswa semua, kita boleh nampak ramai yang tak faham tentang Aku. So percepatkanlah resolusi nombor 9 dan nombor 10 secara automatik akan termasuk dengan seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Okey, Syam. Aku nak cakap. Last soalan. Penganjur dah meminta supaya dicepatkan.
Last soalan. Saya bukan soalan Syam. Bukan soalan, okey. Nak respon sikit kat Ha. Fatanah. Kawan kita minta lain kali kalau nak bentang, dia kata kita bentang stage by stage lah, satu-satu. Dia kata kalau kita bentang macam ni macam berterabur, dia cakap. Sekejap nombor 4, sekejap nombor 9, kita pun keliru. Tapi itu yang dia minta dan saya pun minta juga sebenarnya. Okey. Saya nak respon sedikit lah tentang saudari Fatanah. Cuma saya rasa saudari, saya pegang aku tapi ni bukan aku. Saya rasa saudari ni dia tidak faham apa yang kita bincangkan tadi. Kita bincangkan apa yang diperkatakan itu adalah isu speaking corner. Speaking corner itu boleh diselesaikan dalam universiti. Maknanya apa kegunaan kita sebagai MPP? Kalau benda simple pun kita nak minta dengan KPT, buat apa kita dilantik? Kita ni MPP, kita benda kecil pun kita tak boleh selesaikan. Macam mana semua benda nak minta dengan orang, semua benda nak minta dengan KPT. Kita berjuang dahulu di universiti kita. Kalau universiti tidak benarkan, barulah kita ikut stage dan seterusnya. Saya yakin dan percaya di UUM dah dibenarkan. Kenapa di universiti lain tidak dibenarkan? Jadi berjuanglah dahulu di dalam konteks kita. Janganlah asyik meminta-minta benda-benda yang kecil pun kita nak meminta-minta. Yang Berhormat. Ada lebih penting lagi. Terima kasih. Yang Berhormat minta laluan Yang Berhormat. Sini saya. Saya ingin respon kepada saudari Fatanah. Sebenarnya perkara nombor 4 ni adalah dari segi perbincangan kami tadi, kita boleh perhatikan di situ bersetuju untuk mencadangkan kepada pihak KPT agar dapat memberi ruang dan peluang kepada mahasiswa SPTS untuk terlibat secara langsung dalam program-program kepimpinan dan latihan sebagaimana yang diterima oleh mahasiswa IPTA. Jadi sebenarnya permohonan ini diajukan oleh saudara Azra'i dari MPP Unisel yang mana kebanyakan IPTS dan sememangnya IPTS tidak diutamakan dalam program-program dan latihan kepimpinan yang dianjurkan oleh KPT. Dan kami atas dasar prihatin dan concern sebagai sahabat kita, IPTA adalah IPT juga. Jadi kami ingin supaya IPTS juga dimasukkan dalam program-program kepimpinan dan latihan dan tidak tersangkut dengan hal-hal hak sebenarnya. Terima kasih. Okey, saya maaf Fatanah. Saya pun saya dah burn out dah. Tak tahu nak buat apa. Okey, saya bersetuju kelemahan kita dalam persidangan ni adalah disebabkan kekangan masa dan sebab kita tak boleh nak masuk deeper satu persatu resolusi. Jadi saya cadangkan kepada sesiapa pihak penganjur yang ingin menganjurkan program membentang resolusi supaya resolusi diberi masa 1 hari untuk kita bincangkan tentang resolusi supaya kita lebih clear. Ini sebab kita ada masa yang sedikit saja tentang perkara tersebut dan makluman kepada semua YDP perlu untuk tunggu sebentar dan kita, kerana ada perjumpaan untuk resolusi-resolusi ini diperhalusi dengan ayat-ayat yang lebih proper dengan apa yang kita tertinggal tadi. Okey, terima kasih Malik. Kesian saudara Malik berdiri. Okey, saya kira resolusi tentang kepimpinan, anda bersetuju ataupun tidak dengan semua resolusi kepimpinan? Okey, kena undi juga siapa yang setuju angkat tangan. Dan siapa yang tidak bersetuju? Saya tidak bersetuju pada resolusi yang ketiga. Nampak sangat kita terlalu manja. Ke komputer riba pun kita nak suruh KPT fokus pada universiti. Harap ditolak. Terima kasih. Itu saja. Disebabkan kita menggunakan sistem undian dan majoritinya telah pun bersetuju, dia tidak boleh untuk ditarik balik. Jadi dengan saya melepaskan kembali kuasa yang diberikan oleh pihak penganjur kepada saya dan kami akan berbincang kembali YDP untuk memurnikan hal tersebut dan saya kira pembentangan resolusi boleh untuk kita tangguhkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara pengurusi untuk pembincangan resolusi. Jadi kita sebenarnya kekangan masa, kita tak cukup masa. Jadi tepat jam 2.30, saudara dan saudari mahasiswa-mahasiswi, pemimpin-pemimpin di universiti masing-masing, tepat jam 2.30 mesti berada dalam Dewan DTII tanpa 1000 alasan. Tidak ada alasan lewat, tidak ada alasan tak sembahyang ke whatever ke, tidak ada sebarang alasan. 2.30 mesti berada di dalam Dewan. Kerana anda yang membuat pilihan untuk bersoal dengan banyak. Kan? Sebab itu je masa yang kita ada, kita mesti gunakan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menggunakan masa yang ada.
Jadi saya sudahi dengan tasbih kafarah dan surah wal-'asr. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah. Saya minta kepada semua presiden dan YDP tolong tunggu sekejap Yang lain boleh bergerak ke tempat makan. Tempat makan yang tempat tadi di depan Dewan Kuliah 2 yang sama dengan tempat minum pagi.